you with it, drop it. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Ya. Jadi kita berjumpa pada hari ini dan tajuk yang saya nak bincang pada hari ini yang mungkin menghantui ramai antara kita lah. Ada yang orang panggil terkeliru dengan apa yang ada pada hari ini dan kadang-kadang sedih sebab macam Ustaz Nazri bagi tahu tadilah, kita selalu kita tengok yang suka kita nak tengok tiba-tiba ya, kawan rapat dah jadi arwah, bukan seorang, bukan dua orang, 3-4 orang kadang-kadang satu family. Jadi menyedihkanlah, itu satu. Yang keduanya, kita terlalu takut dengan keadaan di luar sana dan kadang-kadang mengganggu kita untuk membuat bisnes. Ada orang semasa COVID ni ada orang langsung tak boleh nak jalankan apa-apa perniagaan. Dan tetapi ada orang pula dia jualannya meningkat kan masa COVID. Jadi dan banyak benda terhalang lah. Jadi dan juga selain pada itu kebimbangan, fear. Jadi fear ini boleh menyebabkan kita mengganggu banyak aktiviti lah. Tetapi mahu tak mahu pun kita terpaksa hadapi benda ni. Itu pentingnya. Dan kita perhadapi dan yang penting sekali kita ada pengetahuan macam mana nak menghadapi. Ada yang baru habis kuarantin siapa dia? Nurul Asila baru habis kuarantin. Dan yang lain pun macam itu juga, ada yang positif. Dan baru-baru ni sahabat kita seorang pun telah meninggal. Jadi untuk itu kita marilah sama-sama membaca umul kita Al-Fatihah dan kita hadiahkan sedekah pada semua yang meninggal dan juga semoga Allah SWT orang panggil memberi perlindungan kepada kita semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi alhamdulillah, semoga Allah SWT menerima amalan kita. Ini adalah slide yang saya tunjukkan, ini adalah slide pertama saya bercakap pasal COVID, iaitu pada bulan Februari, pada 8 Februari pada tahun lepas. Kita dah ada dah. Tetapi pada masa tu kita ada bilangan kes kita ada 10 sahaja. Dan you imagine kan daripada 10 pada tahun lepas, sekarang ni semalam kita ada jumlah kes kita totalnya 1,400,000. You bayangkan. Dan bukan itu saja yang paling menyedihkan, berapa yang meninggal pun ramai. Jadi dan ini pun mungkin berlaku kepada semacam saya kata rakan kita yang terdekat, yang kita tak jangka kena pun ada, kena antara sahabat-sahabat kita pun ramai yang kena, mungkin the whole family kena. Jadi ini amat menyedihkan lah. Jadi untuk itu, untuk kita faham supaya kita sendiri dapat terhindar. Kerana apa? Kerana masa depan kita ni masih panjang dan kita banyak lagi benda-benda, orang panggil benda yang belum selesai yang kita nak laksanakan. Jadi itulah yang saya nak sebutkan. Pada hari ini seluruh dunia kita ada 24 juta lebih, 24.373 juta dan 830,000 kematian sudah pada hari ini. Jadi sekarang ni ini adalah yang mula-mula dahulu, mula-mula coronavirus kita tahu yang bermula daripada Wuhan, jadi cerita yang sama. Cumanya untuk hari ini saya akan nak membincang beberapa isu berkaitan dengan ini dan macam mana cara untuk kita hadapinya, ya. Kita tahulah ini semua masa tu vaksin tak ada tapi kita boleh hadapi, ya. Jadi apa yang berlaku sebenarnya untuk COVID ni, apa yang berlaku ialah apabila kuman tu masuk, dia akan terus kuman ni, virus ini bila dia masuk dalam badan, dia akan terus pergi kepada paru-paru. Dan daripada hasil daripada paru-paru ni, dia akan jadi macam mana? Dia adakan dua bentuk. Satunya orang panggil general.
Systemic disorder ni maknanya tanda-tanda secara keseluruhannya macam demam, keletihan, batuk, sakit kepala, hypoxemia ni disebabkan kekurangan oksigen. Kemudian dia juga boleh menyebabkan injury ataupun kerosakan pada jantung itu sendiri. Kemudian pada paru-paru pula tanda-tanda yang direct yang pada paru-paru ni dia panggil dia bersin, kemudian batuk, hidungnya berair, sakit tekak, sakit kerongkong. Dan yang paling orang panggil signifikannya ia dalam COVID ni adalah dia hilang deria bau ataupun kita panggil anosmia. Anosmia ni maknanya dia hilang deria bau. Jadi bila selalunya kita kalau spray perfume tu selalu kita ada bau kan, ini tak bau langsung. Dan kita nak tahu yang paling sensitifnya kita nak tahu bila kita dah recover bukannya sebab tak ada demam tau. Tak ada demam tu mungkin tak semua orang, tetapi yang paling sensitifnya bila kita dah mula ada deria bau. Itu maknanya badan kita ni dah hampir normal lah. Jadi itu yang penting. Okey. Jadi slide ni cukup penting untuk kita fahami Untuk kita fahami apa yang berlaku sebenarnya apabila virus tu masuk di dalam badan kita. Ini dia panggil kalau nampaknya pelik lah tapi saya terang sikit saja. Supaya kita nak faham behavior ataupun perangai virus ni. Jadi yang ni dia panggil viral, kalau tengok graf ni macam bell shape ni yang ni dia panggil viral replication. Pada masa ini apabila virus ni masuk dalam badan kita 3 hari 2 hingga 3 hari sebelum kita ada tanda apa-apa tu virus tu dah ada dalam badan. Dan inilah masa yang paling orang panggil paling genting sekali, paling berbahaya sekali. Kenapa? Kerana masa inilah dia boleh merebak. Dan inilah dia mula ada tanda-tanda mula ada tanda-tanda sampai hari yang ke-7, ke-8 macam tu. Dan pada masa inilah baru dia nak ada tanda-tanda. Dan pada masa inilah yang sebenarnya yang dia cepat merebak. Jadi setengah orang ni apabila tak ada tanda-tanda lagi, jika ini belum ada jangkitan, selamat. Jadi mungkin dia tak pakai mask, mungkin dia masih lagi bersalaman, boleh berdekat-dekat, tetapi inilah dia punca cepatnya merebak kan. Jadi pada masa ini kalau kita peksa inilah dia datang positif. Yang dipanggil bell shape ni dipanggil viral replication. Pada masa inilah virus ni bila dia masuk dalam badan dia akan cepat membiak. Dan virus ni dia membiak bukan macam haiwan membiak, dia membiak dalam dia pecah saja. Dia tak perlu ada persenyawaan. Dia daripada 1 dia pecah 2 daripada 4 kepada 8 kepada 16. Jadi dia memang cepat membiak. Dan pembiakan ini dia tak ada benda yang boleh menyekat dia bila dia dimasuk dalam badan. Dan bila dia masuk dalam badan, pada masa inilah pentingnya masa viral replication, macam dia membiak inilah pentingnya kita ada rawatan yang kita nak bagi. Inilah masa yang paling sesuai nak bagi rawatan. Contohnya kalau kita ada ivermectin kita nak bagi. Ataupun yang lain. Yang sekarang ni yang saya gunakan adalah ivermectin lah. Jadi ini masa yang terbaik untuk kita bagi. Selepas 7 hari ni dia tak ada lah, dia tak membiak dah sebab ni dah penuh dah dan badan kita ni mula menimbulkan apa dia panggil respon, cellular respon, humoral respon. Dan pada masa inilah kalau kita ukur kalau kita buat test pada masa ni dia barulah ada respon dia ya. Jadi yang penting sekali untuk kita tengok ialah pada masa bila dia ni boleh merebak ini boleh merebak dan pada masa inilah akan keluarnya tanda-tanda yang lain. Jadi apa jenis test yang kita nak tengok dan apa yang perbezaan antara test-test tersebut Ini kita ada satu kita panggil PCR, RT, reverse maksudnya reverse transcription polymerase chain reaction, PCR. Ini yang panggil gold standard. Maknanya kalau positif ni positif lah.
Dan dia ni sebab apa? Sebab dia mengukur bahan genetik daripada virus tu sendiri. Mana kalau dia ada, memang ada lah. Dan dia ni orang panggil dia tak ada banyak benda yang false positif. False positif maksudnya nampak positif tapi bukan sebab virus. Ini berlaku, dia panggil false positif ni berlaku kalau pada RTK antigen tadi. Nanti saya cerita yang ini kalau kita buat, kena buat dua-dua lah. Teruk, kena buat nasal kat hidung dan juga kat dalam tekak. Buat tu dan dia boleh ni, dia mungkin ambil masa sikit lah, 24 jam. Jadi ni dia panggil gold standard untuk diagnose COVID-19 ni. Kemudian kita ada pula dia panggil antigen, RTKAG test. Dia panggil rapid test kit antigen. Mengapa dia panggil antigen? Sebab dia bukan mengukur genetik material. Macam PCR tadi ni dia mengukur respon badan kita ni, respon badan kita kepada virus yang masuk. Jadi itu kita buat daripada biasanya daripada nasal swab saja dan boleh dapat tahu terus. Cumanya yang menjadi masalahnya dia banyak dipanggil false negatif dan juga false positif pun ada. Maksudnya apa? Maksudnya kalau dia ni negatif tidak bermakna dia ni negatif. Sebab ada benda-benda lain yang mempengaruhi. Dan juga false positif. Maksudnya kalau positif tidak bermaknanya sebab apa? Dia boleh positif dalam keadaan lain sebab dia mengukur antigen. Jadi badan kita ni mengeluarkan respon bukan sahaja kepada virus corona ni, virus lain pun dia keluar respon juga. Itu sebabnya dia akan positif juga. Jadi dia tidaklah begitu accurate. Jadi maksudnya kalau kita buat antigen RTK positif, kita kena buat confirmation test dengan PCR tadi. Kemudian dan untuk antigen ni, RTK antigen ni kita bukan sahaja boleh buat swab di hidung. Sekarang ni kita ada saliva. Maknanya kita guna air liur kita pun boleh. Itu boleh buat sendiri, boleh beli dekat klinik ke, kat farmasi ke untuk saliva. Itu boleh juga. Itu kita buat sendirilah. Kita ambil air liur kita ludah dalam bekas dia tu dan kita buat test. Ni macam kita buat test untuk ujian mengandung lah. Jadi bila nampak 2 bar tu, ni positif. Itu boleh buat sendiri. Jadi itu panggil kalau kita nak tahulah kalau kita ni dah ada close contact kita dah ada positif. Jadi kita risau, kita ni ada ke tak ada. Beli saja tu boleh buat sendiri test kit ni. Kalau positif lah, jadi boleh ambil itu kan. Okay. Yang lagi penting sekali dia panggil antibody test. Antibody test ni untuk melihat ni test to show you a person had infection in the past. Lepas tu kita ukur antibody dia. Jadi ni untuk antibody test ni dia kena ambil darah. Ambil darah, periksa. Ini you pernah kena ke tidak. Ataupun kita nak tahu kalau kita dah kena COVID, kita nak tahu kita punya antibody ni tinggi ke tidak. Kita boleh guna ni, ambil darah dia, periksa hantar ke makmal. Dan ini juga kita boleh check antibody ni kalau kita ambil vaksin. Kita nak tahu vaksin yang kita ambil ni berkesan ke tidak. Sebab kita tengok ramai juga yang ambil vaksin, tetapi ramai juga walaupun dah ambil vaksin yang pertama dos pertama dah buat, dos kedua dah buat. Tengok-tengok kena lagi jangkitan. Pasal apa? Sebab walaupun ambil vaksin tetapi tindak balasnya tak kuat. Maksudnya dia tidak protektif. Dia tidak mencegah sepenuhnya. Kenapa? Kerana antibody dia memang rendah. Kita tengok. Jadi ini adalah orang panggil untuk test sama ada. Dan biasanya kalau kita test antibody ni, kalau kita kena jangkitan, maknanya kita pernah positif dahulu, kita periksa. Ini dia akan kebacaan antibody dia boleh naik sampai 5,000, 6,000. Bacaan dia. Kalau setakat ambil sedikan vaksin saja mungkin ada 200, 300. Memang maksudnya apa? Walaupun ambil vaksin, cuma respon dia 200, 300 saja. Tidak cukup kuat untuk menghalang jangkitan akan datang. Jadi jangan tuan-tuan rasa kebal walaupun dah ambil suntik vaksin. Itu adalah sebahagian sahaja. Yang betul-betul orang panggil, yang betul-betul protektif, yang betul-betul memberi orang panggil pertahanan yang lebih kuat adalah daripada jangkitan asli daripada COVID itu sendiri. Dia boleh naik sampai 5,000, 6,000. Jadi dan antibody reaction ni dia bergantung pada pemakanan kita. Berapa banyak antioksidan yang kita ambil, berapa banyak
vitamin C yang kita ambil. Jadi ini menentukan tindak balas badan kita. Jadi sama ada kita nak tengok orang teruk. COVID ni dia ada 5 kategori ya. Kategori 1, 2. Kategori 1 ni dia kena jangkitan positif tetapi tak ada simptom apa-apa. Tak ada apa simptom. Kategori 2 ni dia ada simptom. Tapi simptom ni setakat demam, selsema, batuk, tak kuat lah. Kategori 3 ni positif dengan severe symptoms. Kemudian kategori 4 ni dia dah simptom ni dah teruk sangat, termasuk respiratory ataupun tanda-tanda pada paru-paru, dan kategori 5 ni memang teruk yang memerlukan rawatan di ICU. Jadi 5 kategori. Jadi apa yang menentukan kita punya tahap pemakanan kita, berapa banyak vitamin yang kita ambil, berapa banyak antioksidan yang kita ambil. Ini menentukan apabila kita kena jangkitan, kita ni di kategori mana. Kalau kita punya pertahanan badan ini kuat, walaupun kena COVID, tapi biasanya jarang pergi kategori 3-4. Dia boleh duduk pada kategori 1 dan 2. Tetapi kadang-kadang ada juga pergi pada kategori yang teruk. Pasal apa? Kerana itu sebab tindak balas badan kita ni terhadap virus itu sendiri. Okey ya. Jadi ini saya nak tunjuk perbezaan lah supaya kita jelas pasal apa kita tak cukup dengan kita buat RTK antigen test saja. Jadi kita kena buat PCR. PCR ni panggil gold standard lah. Dan lebih penting lagi kalau kita nak tahu kita ni betul-betul kebal ke tidak selepas kena jangkitan ataupun sudah ambil vaksin, kita buatlah serologi test ni. Kita ambil darah. Yang ni boleh darah boleh tahu sendiri. Dan biasanya kita telah cuba, kita buat, kita nak banding orang yang ambil vaksin dah tamat 1 dan 2. Ini sebabnya saya cerita ni sebab dia ada hubungan dengan apa yang kita nak cerita pasal lambda dan delta nanti ya. Jadi walaupun kita dah ambil vaksin 1 dan 2, tetapi bila kita ukur ni serologi test ni, kita ukur dia punya antibody-nya tak tinggi. Sebenarnya tak tinggi. Dalam kategori 200-300 je. Di mana 200-300 tu bila-bila akan kena jangkitan tu. Jadi kita kena tanam dalam kepala kita, jangan rasa selesa lah walaupun kita dah ambil. Itu adalah orang panggil langkah pertama. Daripada tak ada apa-apa, okey baiklah ambil. Tetapi jangan rasa selesa, jangan rasa kebal, kita boleh pergi mana-mana kita nak dan kita dah lupa SOP itu. Jadi ini cukup penting. Jadi rupanya kita dah buat test, rupanya orang dah ambil vaksin walaupun vaksin 1 complete, 2 complete. Dan sekarang ni nak tambah yang ketiga pula. Ada setengah orang ni dia dah ambil dah. Dia ambil Pfizer. Yang pertama Pfizer. Yang kedua pun Pfizer. Kemudian dia pergi ambil lagi dos yang ketiga. Pergi yang tiga. Apa-apalah yang tiga pun. Tetapi dia punya tindak balas antibody ni tak kuat. Ya, tak kuat untuk makluman tuan-tuan. Itu tak kuat. Dan 200-300 saja. Tetapi kita cek orang yang dah kena jangkitan COVID ni dia boleh naik sampai 5,000, 6,000 bacaan dia. Macam serologi tu. Memang orang panggil alhamdulillah maknanya kuat. Jadi risiko nak kena jangkitan kali kedua, ketiga tu memang cukup rendah. Jadi tu betul-betul kata bal. Ini adalah perbezaan tu yang saya nak sebut. Okey, satu isu yang ramai di kalangan ahli-ahli kita, kawan-kawan tanya long COVID. Maksudnya apa? Maksudnya apabila dia dah kena COVID tu, tetap macam mana ni? Pasal apa setengah orang ni berpanjangan kesan dia sampai sebulan tu tak hilang apa tanda-tanda ataupun kesan orang panggil long COVID tadi. Dan biasanya berlaku pada orang yang sudah berumur. Lelaki lebih ramai daripada wanita yang kita. Non-white tu maksudnya orang yang bahasa kalau di US dia panggil non-white lah, di US ke juga Europe ke, kalau macam kita ni sama saja kan. Orang yang kurang upaya.
Kenapa? Kerana badan imuniti dia sebenarnya yang ke-4, 5, 6, 7 semua tu ada masalah orang yang ada berpenyakit. Dan orang berpenyakit ni dia banyak makan ubat satu. Kenapa? Ubat yang dia makan, bahan kimia yang dia masuk dalam badan dia ni menyebabkan imuniti dia rendah. Menyebabkan pertahanan badan semula jadi ni rendah. Bila rendah tu dia tindak balas badan dia ni tidak kuat. Jadi itu sebabnya dia berlakulah long COVID pada dia. Jadi apakah dia tanda-tanda ataupun organ-organ mana? Jadi yang berlakunya sebab bila status pemakanan seseorang itu tak kuat, tak cukup pertahanan badan dia, itulah yang menyebabkan dia jadi long COVID. Dan kesan daripada jangkitan virus ni, dia bukanlah sahaja pergi pada paru-paru. Kalau yang COVID dia serang paru-paru saja kan. Tetapi bila pertahanan badan kita ni lemah, rendah, kita tak pernah ambil vitamin sebab apa, kita rasa dah cukup lah dengan makanan yang kita makan. Kita tak pernah ambil suplemen yang lain yang diperlukan oleh badan. Banyak mineral tak cukup. Jadi pada keadaan macam ni, kuman tu tadi, virus tadi bukan sahaja menyerang paru-paru, tetapi dia pergi serang organ-organ lain. Contoh dia pergi pada otak, brain. Ini menyebabkan tanda-tanda dia panggil brain fog. Brain fog ni dia panggil kita ni bercelaru lah. Kita lemah, malas nak buat kerja, tak bermaya. Delirium ni macam orang panggil meracau, letih badan. Kemudian tidur, sleep disturbances ni maksudnya tidur pun tak lena, tak boleh nak tidur, jadi insomnia. Dan yang lagi teruknya ialah apa kita panggil depression ataupun dan kemurungan yang berpanjangan, anxiety, rasa takut, tak tentu pasal. Kemudian yang lebih teruk lagi disebabkan oleh depression tadi, berpanjangan, kemurungan dan berpanjangan, akhirnya dia akan bunuh diri. Ini yang na'udzubillah lah, kita minta jauhkan ini daripada berlaku. Dan kita kena, kalau ada kalangan ahli keluarga kita yang ada depres, kemurungan berlaku punca daripada long COVID ni, inilah kita kena cepat-cepat bertindak. Kemudian dia juga boleh menyerang jantung. Jadi apa yang berlaku pada jantung ialah apa yang berlaku pada jantung, dia ada tanda-tanda dipanggil chest pain, macam orang kena serangan jantung tu. Jadi chest pain, sakit dada, myocardial inflammation ni adalah keradangan pada jantung tu sendiri. Dan apabila kita periksa darah, memang betul dia punya troponin tu meningkat. Troponin ni adalah orang panggil tanda-tanda seseorang itu mengidap serangan jantung disebabkan oleh virus tadi, dan dia akan berlaku palpitation, iaitu kita panggil nadi dia ni laju lebih pada 120 kadang-kadang. Memang laju gila. Ini menyebabkan dipanggil palpitation. Dan keserangan virus tadi kepada paru-paru disebabkan oleh pertahanan badan yang teramat kurang tadi, dia akan jadi semput. Dan sebelum ni tak pernah pun dia kena asma, tiba-tiba jadi asma, batuk yang berpanjangan. Dan serangan pada pankreas pula, dia boleh menjadi injury pada pankreas ataupun dia panggil pancreatic injury, pancreatitis ataupun keradangan pada pankreas. Jadi itu kadang-kadang orang yang sebelum ni tak ada pun kencing manis, tiba-tiba ada kencing manis selepas kena COVID. Nah, inilah dia akibat dia. Tengok gula dia dah naik. Sebelum ni tak ada pun. Ini adalah berlaku disebabkan oleh kerosakan pada beta sel pankreas itu sendiri dan menyebabkan gula dia naik. Kemudian dia boleh menyerang juga pada buah pinggang. Dia boleh menyebabkan yang akhirnya kalau kita tak ambil rawatan segera, dia akan berterusan boleh menjadi CKD. Serangan pada saluran usus boleh menyebabkan orang tiba-tiba jadi diarrhea ataupun menjadi cerit berit, nausea, rasa loya, nak muntah. Dan serangan pada juga boleh berlaku pada salur darah. Salur darah menjadi keradangan pada salur darah dan macam-macam masalah, ada berlaku perdarahan pada kulit dia. Kemudian pada hati, tiba-tiba hati dia menjadi rosak. Ini bukan disebabkan oleh
ambil ubat dan sebagainya. Ini tanpa ambil ubat pun ini adalah disebabkan oleh serangan daripada virus itu sendiri, menyebabkan perubahan pada enzim pada hati dan juga pada limpa itu sendiri. Jadi bila serangan pada limpa dia menyebabkan imuniti menjadi rendah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok serangan virus itu sendiri kepada seluruh organ badan kita, itu yang menyebabkan kita panggil long COVID. Jadi bila orang dah kena COVID ni, dia balik rumah pun jadi lemah, tak nak bekerja, malas, letih, berpanjangan apa semua. Jadi itulah yang sebenarnya berlaku. Dan macam mana kita nak atasi, saya akan cerita lagi macam mana nak atasi ni semua di akhir nanti. Tapi inilah untuk kita faham yang berlaku, mengapa ini kalau kita ni kalau kategori 1 dan 2 dia biasa tak ada masalah, tetapi ini berlaku pada kategori yang 3, 4 dan 5. Dan yang untuk makluman kita tak cukup dengan perubatan yang biasa yang kita ambil lah. Contohnya kita ambil ubat batuk ke, beli Brecol ke, ataupun ubat yang tak jadi. Ataupun kita ambil antibiotik ke. Sebab apa? Sebab ini bukan lagi disebabkan oleh jangkitan kuman yang boleh kita rawat dengan menggunakan antibiotik. Ini adalah tindak balas badan kita yang tak dapat melawan daripada kesan-kesan daripada virus itu tadi. Jadi contohnya kalau dalam paru-paru, kalau kita tengoklah, kita teropong tengok, kita panggil bronkoskopi, kita tengok dalam paru-paru itu tercen. Jadi menyebabkan dia akan semput dan sebagainya. Jadi untuk sekitar ni dia tak cukup sekadar kita ambil rawatan untuk mencairkan kehak contohnya tadi. Jadi dia kena ada rawatan yang special yang kita boleh bagikan untuk mereka-mereka begini supaya dia boleh hilang daripada masalah long COVID ni tadi. Okey, itu adalah bahagian long COVID. Jadi saya harap jelas bahagian long COVID tadi, sebab saya nak pergi kepada satu isu yang cukup penting yang berlaku ialah pada hari ini kita bukan lagi menghadapi jenis virus coronavirus yang asal tu, COVID-19 yang asal, tapi sudah berlaku pelbagai variasi. Adalah yang alpha, ada beta, delta, gamma. Dan bukan tak cukup daripada situ. Kita ada alpha ni daripada mana? Daripada UK sendiri, daripada England. Kemudian kita ada beta ni daripada Afrika Selatan. Delta ni daripada India. Ramai yang anak-anak saudara mara kita daripada India datang sini, dan dia bukan saja datang, dia bawa juga dia variasi virus Delta ni daripada India, Gamma daripada Brazil. Kemudian kita ada lagi virus yang sudah ada sudah ada di negara lain. Contohnya Theta daripada Filipina, Eta daripada Nigeria, Kappa juga daripada India, Zeta daripada Brazil, Epsilon, Lota, Lambda. Kalau nak kira banyak lagi kita ada varian-varian lain. Pasal apa benda ni berlaku sebenarnya? Ini adalah tabiat daripada virus itu sendiri. Kita tengok ni. Sebelum tu kita tengok pasal apa kita risau sangat pada varian-varian ni. Delta ke ataupun Lambda ke kan? Sebab dia ni boleh merebak lagi cepat. Kalau original coronavirus COVID-19 yang original yang daripada Wuhan tu, daripada seorang dia boleh merebak kepada 3 orang sahaja. Mana dia tak cepat sangat lah. Tetapi varian Delta ni daripada seorang dia boleh merebak kepada 7 orang lain. Yang Lambda ni lagi ramai kepada 23 orang. Jadi itulah yang merisaukan. Dan juga yang lagi merisaukan ialah sebenarnya varian-varian ini dia datang dalam bentuk yang berbeza, simptom-simptom yang berbeza. Contoh,